Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share dekat korang tentang sistem insurans pekerjaan Prihatin 2.0 di bawah pakej pemulih. Pakej ini adalah khusus untuk individu yang tidak dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan Perkeso. Ini bermakna individu yang menganggur dan merupakan bukan pencarum Perkeso seperti graduan baharu, lepasan sekolah dan pekerja sektor tidak formal layak untuk menerima insurans ini. Tarikh kod kuasa permohonan SIP Prihatin 2.0 bermula 15 Julai 2021 sehingga 31 Disember 2021. Individu yang telah mendapat bantuan di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan atau mana-mana bantuan lain seperti insentif pengambilan dan latihan tidak layak mendapat bantuan SIP Prihatin 2.0 ini. Tempoh aktiviti pencarian pekerjaan adalah selama 3 bulan yang bermula sebaik sahaja permohonan dikemukakan. Permohonan yang diluluskan adalah layak untuk menerima bantuan kewangan allowance mencari pekerjaan yang berjumlah 300 sebulan untuk tempoh 2 bulan sahaja. Ini bermakna allowance yang diterima adalah sebanyak RM600 untuk tempoh 2 bulan. Sekiranya pemohon telah berjaya mendapat kerja dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan dikemukakan, pemohon tersebut layak untuk mendapat allowance persediaan bekerja sebanyak RM400. Sebagai contoh, sekiranya pemohon telah mendapat pekerjaan baharu semasa menerima allowance mencari pekerjaan yang pertama dan yang kedua, maka bayaran tambahan allowance persediaan bekerja sebanyak RM400 akan dibayar terus pada bulan yang sama. Untuk lebih jelas, sekiranya seseorang pemohon itu mendapat kelulusan pertama pada 20 Julai 2021 dan mula bekerja pada 20 Januari 2022, bantuan tambahan allowance persediaan bekerja tidak akan dibayar kerana penempatan pekerjaan tersebut berlaku di luar tempoh penilaian iaitu melebihi 3 bulan. Namun, jika kelulusan pertama pemohon ialah pada 20 Julai 2021 dan mula bekerja pada 20 September 2021, maka bantuan tambahan EPB layak dibayar kerana masih dalam tempoh penilaian iaitu 3 bulan. Antara dokumen yang diperlukan bagi permohonan SIP Prihatin 2.0 ialah salinan kad pengenalan pemohon depan dan belakang, salinan penyata nombor akaun bank pemohon sendiri, bukan akaun bersama. Dokumen yang ketiga ialah bukti menghadiri 3 kali temuduga dalam tempoh setiap EMP. Sekiranya temuduga tersebut bukan anjuran Perkeso, borang pengesahan oleh syarikat temuduga diperlukan. Dokumen yang keempat ialah pengemaskinian aktiviti temuduga di log aktiviti portal My Future Jobs. Saya akan tunjuk cara untuk mengemaskini aktiviti temuduga ini di video yang lain. Individu yang layak memohon ialah mereka yang belum berdaftar dan tidak aktif mencarum dengan Perkeso selepas 1 Julai 2020. Seterusnya, individu yang berumur 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada masa permohonan. Pembayaran akan dilakukan dalam tempoh 14 hingga 30 hari selepas tuntutan diluluskan dan akan dikreditkan terus ke dalam akaun pemohon secara EFT ataupun online transfer. Semakan status permohonan boleh dibuat melalui aplikasi Prihatin Perkeso yang dimuat turun daripada App Store ataupun Play Store. Cara untuk muat turun dan menggunakan aplikasi Prihatin Perkeso ini saya akan tunjukkan di video yang lain. Sekiranya seseorang individu mendapat pekerjaan baharu dalam tempoh penilaian, maka individu tersebut hendaklah melaporkan kepada pihak Perkeso mengenai penerimaan tawaran tersebut dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan tawaran. Sekiranya beliau ingin mendapat bayaran allowance persediaan bekerja melalui aplikasi Prihatin Perkeso. Jika beliau tidak melaporkannya, maka allowance persediaan bekerja sebanyak RM400 tidak akan dibayar. Individu boleh menolak tawaran pekerjaan jika mempunyai alasan yang munasabah. Pengemaskinian penolakan harus dilakukan di log aktiviti portal My Future Jobs. Namun, jika Perkeso tidak berpuas hati dengan alasan yang diberikan, Perkeso berhak untuk menamatkan bantuan SIP Prihatin.
Sekiranya permohonan SIP Prihatin ditolak oleh Perkeso, rayuan boleh dikemukakan melalui e-aduan SIP. Individu yang sedang menerima faedah SIP Prihatin tidak perlu mengemukakan permohonan bagi bulan seterusnya. Mereka hanya dikehendaki mengemaskini log aktiviti My Future Jobs melalui portal My Future Jobs bagi setiap aktiviti temuduga yang dihadiri. Individu yang telah diisytihar muflis atau mempunyai akaun yang dibekukan hendaklah mendapatkan pelepasan dari Jabatan Insolvensi Malaysia atau bank berkenaan bagi pengaktifan semula akaun bank. Permohonan SIP Prihatin 2.0 boleh dibuat melalui aplikasi Prihatin Perkeso. Langkah-langkah permohonan saya akan tunjukkan dalam video yang lain. Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Pegawai Perkhidmatan Pelanggan Perkeso di talian yang tertera. Jadual 1 menunjukkan insentif dan syarat kelayakan program SIP Prihatin 2.0. Setiap individu perlu menghadiri temuduga terbuka secara fizikal ataupun secara dalam talian. Minimum 3 sesi temuduga untuk setiap bayaran allowance RM300 sebulan. Ini bermakna individu dalam program ini layak menerima RM600 dan 6 kali sesi temuduga. Sekiranya individu telah mendapat pekerjaan baharu dalam tempoh menerima insentif pada bulan pertama, mereka perlu menghadiri sekurang-kurangnya 1 sesi temuduga untuk melayakkan mereka mendapat RM300 dan juga RM400 secara one-off. Keadaan kedua, sekiranya individu telah mendapat pekerjaan baharu dalam tempoh menerima insentif pada bulan kedua, mereka perlu menghadiri sekurang-kurangnya 4 sesi temuduga untuk melayakkan mereka mendapat RM300 pada bulan pertama, RM300 pada bulan kedua dan RM400 allowance persediaan bekerja secara one-off. Situasi yang ketiga, sekiranya individu telah mendapat pekerjaan baharu selepas tempoh menerima insentif pada bulan keempat, mereka perlu menghadiri sekurang-kurangnya 6 sesi temuduga untuk melayakkan mereka mendapat RM300 pada bulan pertama dan RM300 pada bulan kedua. Situasi yang ketiga, individu tidak layak untuk menerima allowance persediaan bekerja sebanyak RM400 kerana tempoh penilaian 3 bulan telah tamat. Pemohon perlu menghadiri sesi temuduga bersama 3 majikan berbeza dalam tempoh masa yang sama atau hari yang berlainan. Pemohon boleh menghadiri mana-mana temuduga yang diaturkan oleh majikan yang telah berdaftar di portal My Future Jobs. Pemohon juga menghadiri mana-mana temuduga yang setara dengan kelayakan atau bersesuaian dengan pengalaman. Tempoh bayaran allowance mencari pekerjaan SIP Prihatin adalah secara bulanan iaitu 30 hari. Allowance persediaan bekerja akan dibayar secara bersama allowance mencari pekerjaan sekiranya telah mendapat pekerjaan baharu. Setiap pemohon adalah wajib berdaftar, melengkapkan profil dan aktif membuat aktiviti pencarian di portal My Future Jobs. Langkah-langkah untuk mendaftar di My Future Jobs dan melengkapkan profil individu serta cara untuk mencari syarikat-syarikat yang menawarkan temuduga saya akan tunjukkan di video yang lain. Berikut merupakan tata cara permohonan. Pemohon wajib berdaftar sebagai pencari kerja dan melengkapkan profil di portal My Future Jobs. Pemohon juga hendaklah berdaftar di aplikasi Prihatin Perkeso bagi tujuan pembayaran allowance. Pemohon perlu mengemaskini aktiviti log bagi setiap temuduga yang dihadiri melalui My Future Jobs mengikut syarat yang telah ditetapkan. Pemohon juga perlu mengemaskini tarikh kembali bekerja sekiranya telah mendapat pekerjaan baharu. Pemohon yang telah dapat pekerjaan baharu perlu mengemaskini di My Future Jobs dengan memuat naik dokumen surat tawaran bagi tujuan pembayaran allowance persediaan bekerja. Status permohonan boleh disemak melalui aplikasi Prihatin Perkeso. Berikut merupakan tata cara permohonan SIP Prihatin 2.0. Langkah pertama, daftar dan lengkapkan profil di portal My Future Jobs. Seterusnya, daftar di aplikasi Prihatin bagi tujuan bayaran insentif.
Langkah yang ketiga, hadiri program Temuduga dan kemaskini log aktiviti di portal My Future Jobs. Kemaskini tarik kembali bekerja di aplikasi Prihatin Perkeso sekiranya telah mendapat pekerjaan baru. Tata cara yang terakhir, terima bayaran mengikut jumlah sesi Temuduga yang telah dijalankan.